Assalamualaikum dan selamat petang. Bersua kembali dengan Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 2. Kita masih meneruskan tema 5 iaitu tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan dengan unit 14 hidup berbakti. Kemahiran yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa dengan DSKP 5.2.1 dalam kurungan 2 Roman iaitu membina ayat dengan menggunakan kata tunggal mengikut konteks. Tajuk petikan yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah jasa nenekku terhadap negara. Petikan tersebut terdapat pada muka surat 11 buku teks Bahasa Melayu jilid 2 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat membina ayat dengan menggunakan kata tunggal mengikut konteks. Sekarang, mari kita berkenalan dengan kata tunggal. Apakah yang dimaksudkan dengan kata tunggal itu? Kata tunggal ialah perkataan yang terdiri daripada satu kata dasar yang mempunyai makna yang tersendiri. Contoh kata tunggal ialah cat, bola, jalan dan negara. Selain daripada perkataan yang cikgu senaraikan, terdapat lagi banyak kata tunggal. Biasanya, kata tunggal ini mempunyai makna yang tersendiri walaupun tanpa diberi apa-apa imbuhan sama ada di hadapan ataupun di belakang kata tunggal. Ringkasnya, kata tunggal merupakan kata nama yang mendukung maknanya tersendiri walaupun tanpa diberi apa-apa imbuhan. Meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita semak buku teks Bahasa Melayu jilid 2 kamu pada halaman 11. Dalam halaman 11 ini, kamu akan melakukan aktiviti membina ayat dengan menggunakan kata tunggal mengikut konteks. Kamu akan cikgu bimbing untuk membina ayat mengenai tajuk jasa nenekku terhadap negara. Mari kita teruskan sesi ini dengan melihat slide yang berikutnya. Paparan berikut merupakan perbualan di antara Alice dan juga ibunya. Mari kita semak apakah yang dibualkan oleh Alice bersama dengan ibu. Dialog Alice. Ibu, tolonglah bercerita tentang pengorbanan nenek kepada negara suatu masa dahulu. Respon ibu. Alice, dahulu nenek kamu seorang pejuang. Nenek bertugas sebagai anggota polis sebelum merdeka. Pada masa itu, nenek dan beberapa orang polis lelaki bertugas di pondok yang berbumbung zinc. Nenek menjaga pintu untuk masuk ke kampung.
Jika kamu perhatikan dialog yang diujarkan oleh Ibu Alice ini mengandungi beberapa kata tunggal, antaranya orang, zing dan juga masuk. Kesemua kata tunggal yang disenaraikan merupakan kata tunggal yang mewakili atau menggambarkan suasana ketika nenek bertugas sebagai anggota polis sebelum merdeka. Selain daripada kata tunggal yang disenaraikan atau yang ditulis dengan tulisan merah, terdapat juga beberapa kata tunggal yang lain, misalnya seperti pejuang, polis, pondok, pintu dan juga kampung. Namun demikian, kamu perlu atau kamu hanya perlu membina ayat berdasarkan kepada kata tunggal yang telah pun dipilih untuk kamu. Mari kita beralih kepada slide yang berikutnya. Paparan slide ini turut menunjukkan suasana ketika mana nenek bertugas sebagai anggota polis. Selain daripada gambar, kamu turut dibekalkan dengan beberapa kata tunggal iaitu cuaca, wanita dan juga kanak-kanak. Kamu dikehendaki membina ayat dengan menggunakan kata tunggal tersebut. Cikgu akan membantu kamu untuk membina ayat bagi menggambarkan suasana yang terdapat pada gambar yang kedua. Berikut merupakan ayat contoh dari cikgu. Nenek bertugas ketika tempat kosong panas. Apa yang perlu kamu lakukan? Kamu perlu memilih perkataan yang sesuai untuk kamu isi dalam tempat kosong. Sambungan, nenek memeriksa beg seorang, tempat kosong. Sambungan, 2 orang, tempat kosong, ada bersama dengan wanita itu. Kamu perlu melengkapkan ayat yang cikgu sediakan dengan mengisi tempat kosong menggunakan kata tunggal yang dibekalkan kepada kamu. Berikut pula merupakan gambaran atau situasi di mana nenek sedang berehat. Kamu turut dibekalkan dengan beberapa kata tunggal iaitu doa, makan dan juga minum. Kamu harus menggunakan kata tunggal ini untuk membina ayat. Berikut merupakan contoh ayat yang boleh kamu gunakan. Ayat tersebut perlu kamu lengkapi dengan menggunakan perkataan yang bersesuaian agar ia menjadi ayat yang lengkap bagi menunjukkan situasi di atas. Ayat yang cikgu berikan merupakan ayat contoh. Sekiranya kamu mempunyai ayat yang lain ataupun dapat membina ayat yang lain menggunakan kata tunggal yang disenaraikan, kamu bolehlah menulis ayat
tersebut. Berikut pula merupakan gambar terakhir dan kamu diberikan kata tunggal duduk, ingat dan bangga. Kamu perlu membina ayat menggunakan ketiga-tiga kata tunggal ini bagi menggambarkan situasi yang sedang didepani oleh nenek. Contoh ayat dari cikgu adalah seperti yang berikut. Nenek tempat kosong di atas kerusi ketika Hari Pahlawan. Nenek dianugerahi dengan tempat kosong di atas jasa baktinya kepada negara. Nenek berasa gembira dan tempat kosong dengan anugerah itu. Pilihlah kata tunggal yang bersesuaian untuk kamu isi dalam tempat kosong yang telah pun cikgu sediakan. Sekiranya kamu mempunyai ayat lain, bolehlah juga kamu gunakan ayat kamu sendiri. Slide berikut ini menunjukkan ayat-ayat yang telah cikgu rangkakan dalam bentuk perenggan untuk memudahkan kamu. Ayat-ayat inilah yang perlu kamu salin di dalam buku tulis bahasa Melayu nombor 1 kamu. Kamu perlu melengkapkan ayat-ayat ini atau perenggan ini menggunakan kata tunggal yang telah pun diberikan. Cikgu mahu kamu tulis ayat-ayat tersebut dalam rangka bentuk format karangan. Beginilah format penulisan yang perlu kamu lakukan dalam buku latihan nombor 1 kamu. Seperti biasa, tuliskan hari, kemahiran dan juga tarikh latihan tersebut kamu buat. Kemudian, tuliskan tajuk dan jangan lupa garis. Di antara tajuk dan perenggan yang pertama, sila kosongkan. Sila kosongkan satu baris. Perenggan pertama kamu perlu kamu mulai dari tepi garisan biru sebagaimana yang cikgu tuliskan dalam slide ini. Perenggan pertama kamu harus menyalin sebagaimana yang cikgu tunjukkan dalam slide ini, bermula dari frasa pada masa itu sehinggalah kepada pintu untuk masuk ke kampung. Ini merupakan perenggan kamu yang pertama. Kamu tidak perlu menulis nombor 1 bagi perenggan yang pertama. Cukup kamu salin format seperti ini dalam buku tulis kamu. Sebelum masuk ke perenggan yang kedua, sekali lagi kosongkan satu baris, kemudian baru kamu mulai perenggan yang kedua. Ingat, masuk ke dalam sejarak 2 jari, barulah kamu mulai dengan perenggan yang kedua. Seterusnya, begitu juga dengan perenggan yang ketiga dan perenggan yang keempat. Kamu harus ingat untuk karangan Separa Terkawal Jasa Nenekku Terhadap Negara ini mempunyai kesemuanya 4 perenggan. Tolong pastikan ada 4 perenggan dan formatnya adalah sebagaimana yang telah cikgu tunjukkan dalam slide ini. Sekarang kita beralih kepada tugasan.
Tugasan yang perlu kamu lakukan ialah satu sahaja. Untuk slide ini, sila buat latihan dalam buku teks muka surat 11. Latihan tersebut perlu kamu buat dalam buku nombor 1 kamu. Ingat, kamu perlu menulis latihan tersebut dalam bentuk karangan sebagaimana yang telah cikgu jelaskan dalam slide sebelum ini. Cukup setakat itu dahulu. Sekian, sehingga bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.